dipilih bagi tugasan ini ialah Ibnu Sina. Nama penuh beliau ialah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina atau dikenali sebagai Avicenna dalam masyarakat barat. Beliau dilahirkan pada tahun 980 Masihi di Afshana dan berbangsa Parsi. Beliau telah wafat pada tahun 428 Hijrah bersamaan dengan 1030 Masihi di Hamazan semasa berusia 57 dan 58 tahun. Telah menghasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang seperti matematik, astronomi, kimia, biologi dan sains politik. Ibnu Sina juga telah banyak menghasilkan karya dalam bidang perubatan seperti Al-Qanun Fittib, Al-Adwiyah Al-Qalbiyah dan Al-Alfiyah Al-Tibbiyah. Bukan itu saja, buku dalam bidang lain turut ditulis seperti Al-Insyaf, Al-Ashifa, Al-Najat dan pelbagai lagi. Karya-karya ini telah diterjemahkan di dalam pelbagai bahasa seperti Inggeris, Hebrew dan juga Latin. Kehebatan Ibnu Sina yang merupakan seorang saintis banyak memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan seperti perubatan, geografi, geologi, kimia, astronomi dan lain-lain lagi. Antara kehebatan beliau dalam bidang sains dan teknologi ialah beliau telah menemui pelbagai penyakit dan puncanya seperti penyakit berjangkit iaitu cacah air, rubella dan alahan. Bukan itu saja, beliau juga turut menemui penyakit iaitu penyakit jiwa. Ketika beliau menemui penyakit-penyakit ini, beliau turut menghasilkan ubat dan preskripsi yang membantu dalam menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Bukan itu saja, beliau adalah seorang tokoh yang telah berjaya mencipta benang khusus untuk menjahit luka dan pembedahan serta mencipta pijakari dalam bidang perubatan. Perkara ini telah membantu kita pada masa sekarang. Ibnu Sina percaya bahawa tubuh badan manusia terdiri daripada 4 unsur, iaitu tanah, air, api dan angin. Kesemua unsur ini memberikan sifat lembap, sejuk, panas dan kering dan sentiasa bergantung kepada unsur-unsur lain di dalam kehidupan seharian manusia. Beliau juga mempercayai bahawa di dalam badan ini wujudnya ketahanan semula jadi untuk melawan penyakit. Terdapat banyak penemuan yang dikaji oleh Ibnu Sina yang berkaitan dengan dalam bidang perubatan. Oleh yang demikian, kerana itulah dia dikenali sebagai tokoh perubatan yang tersohor dalam Islam. Kehebatan Ibnu Sina juga ialah hasil penyelidikan dan penulisan beliau dalam bidang perubatan mendahului zaman. Banyak formula yang diperkenalkan oleh beliau yang tidak dapat diatasi oleh pakar perubatan pada masa kini. Itu adalah kehebatan beliau yang tidak boleh disangkal oleh orang lain. Dalam kajiannya juga, Ibnu Sina turut memperkenalkan kaedah pemerhatian dan analisis dalam penyelidikan dan penulisannya. Hasilnya, ia telah mempengaruhi perkembangan dalam ilmu moden dengan penciptaan X-ray dan ultrasound dalam mengesan organ pesakit. Bagi konteks inspirasi pula, inspirasi tokoh yang saya dapat daripada beliau ialah beliau seorang yang mencintakan ilmu dan tidak pernah jemu untuk mempelajari sesuatu perkara yang baru. Walaupun beliau telah penuh dengan ilmu di dada, tapi beliau seorang yang merendah diri dan ingin mempelajari sesuatu perkara yang baru. Berdasarkan kajian, beliau telah berminat dan berkecimpung di dalam bidang ilmu pengetahuan ini seawal usia umur 5 tahun. Perkara ini telah menjadi sumber inspirasi kepada saya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar yang acap kali menimba ilmu pengetahuan yang baru pada setiap hari. Oleh yang demikian, inspirasi daripada beliau ini membantu untuk membakar semangat saya. Berdasarkan kajian saya terhadap tokoh Ibnu Sina, saya telah dapat beberapa poin tentang apa yang sumbangan beliau lakukan terhadap kita pada masa ini, pada diri saya dan juga pada masyarakat sekeliling. Sumbangan beliau amatlah besar kepada bidang perubatan dan juga falsafah. Antara sumbangan yang amat besar dalam bidang perubatan daripada beliau ialah penghasilan picagari yang diguna pakai sehingga sekarang. Tanpa adanya picagari itu, tidaklah doktor-doktor di dunia ini dapat untuk memasukkan ubat-ubatan di dalam badan kita bagi menangani pelbagai penyakit. Sebagai contoh, picagari amat diperlukan untuk menghalang virus daripada merebak di dalam badan kita. Sebagai contoh,
COVID-19 yang melanda kita ini ialah amatlah berguna pakai dengan penggunaan picagari bagi menghalang daripada virus itu terus merebak di dalam tubuh badan seseorang. Vaksin yang digunakan memerlukan picagari untuk menyuntik ke dalam badan pesakit. Oleh itu, picagari dan penggunaan X-ray juga ultrasound amatlah memberi impak yang besar kepada masyarakat pada zaman sekarang. Sumbangan beliau dalam dunia sains dan teknologi amatlah besar sehingga tidak dapat diucapkan. Oleh itu, kita sebagai umat manusia dan umat Islam hendaklah menghargai sumbangan daripada beliau dan janganlah kita mengeluh. Kerana sumbangan daripada tokoh-tokoh pada masa dulu amatlah memberikan kepentingan yang besar pada zaman kini yang menampakkan kita menjadi tamadunnya semakin maju dari masa ke semasa. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu kerana sumbangan beliau amatlah besar kepada kita dan negara kita. Sebagai seorang pelajar, kita hendaklah sentiasa mendalami ilmu sains dan teknologi untuk mengekalkan kemajuan dan kemodenan yang ada pada masa sekarang untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Idina Sofia binti Kamal Johari, 2019272524 dari kelas J4EH 110 3C.